العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهد الله فهو مهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. InsyaAllah kita mulakan majlis pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Itu. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada pagi ini. Permudahkanlah segala urusan kami, terimalah segala amal ibadah kami. Rahmatilah kami dengan rahmatmu, jauhkanlah kami daripada kemurkaanmu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin. Saya muliakan, lagi saya hormati Fadil Tuan Pengerusi Surau As-Salah Seksyen 3 Bandar Baru Bangi. Seterusnya saf kepimpinan para ahli jawatan kuasa surau yang berbahagia, lagi dimuliakan barisan pentadbir, barisan pegawai, para imam, para bilal, para siak, para tok guru, para alim ulama, para asatizah, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimi serta muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah di atas nikmat yang Allah masih rezekikan kepada kita sampailah ke pagi ini. Rezeki di mana tak dapat kita hitung dengan jari kita, yang terlalu banyak yang Allah kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan semua rezeki yang Allah berikan ini dapatlah kita manfaatkan serta memanfaatkan dengan sebaik mungkin, khususnya dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting, mudah-mudahan kita beroleh kerahmatan serta keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, sebelum saya nak meneruskan pengajian, saya nak confirmation Suara tak dengar, Ustaz. oh, suara tak dengar. Ni dengar dah. Oh, dengar dah. Slide yang saya share tu nampak tak tuan-tuan? Nampak.
Okey, baik, terima kasih Tuan Datuk. Alhamdulillah. Baik, insya-Allah kita sambung pengajian kita 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan. Jadi pada pagi ini kita akan teruskan pengajian kita iaitu pada sunnah yang ke-33 iaitu berkenaan zikir yang kita belum tamat lagi, yang kita belum tamat bincangkan pada pertemuan yang lalu. Pada sunnah ke-33 ni tuan-tuan yang kita tak sempat bincang. Jadi ini hadisnya, qala al-muallifah rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumiha fi darain insyaallah amin. Ada dua hadis berkenaan bertasbih sebanyak 3 kali, bertasbih sebanyak 25 kali dengan tambahan tahlil yang disebut dalam hadis. Itu hadis yang pertama daripada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu bahawa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat diperintahkan bertasbih 33 kali setiap kali selepas selesai solat. Bertahmid 33 kali dan bertakbir 34 kali. Lalu ada seorang Ansar bermimpi dalam tidurnya. Rasulullah bertanya, bukankah Rasulullah memerintahkan kamu bertasbih 33 kali setiap kali selepas selesai solat? Bertahmid 33 kali dan bertakbir 34 kali. Jawabnya, ya. Lalu baginda berkata lagi, jadikanlah 25 kali dan jadikanlah padanya tahlil ketika paginya ditemui Nabi dan menceritakannya. Nabi jadikanlah seperti itu, yakni 25 kali dan ditambah dengan tahlil. Baik. Ini hadis yang pertama tuan-tuan, direkodkan dalam riwayat Imam An-Nasa'i nombor 1350, hadis yang hasan. Dan dia kaitan dengan hadis yang seterusnya, iaitu pada hadis yang berikutnya 1351, riwayat yang sama, dalam kitab yang sama, cuma di mana hadis ini daripada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana dia matannya hampir sama, kisahnya sama dengan tadi, cuma matannya, teks hadisnya itu ada perbezaan sedikit. Jadi saya tidak berhajat untuk baca, cuma tuan-tuan boleh lihatlah yang mana berkenaan perbuatan iaitu zikir, kiraan zikir yang Nabi SAW sebutkan dalam mimpi seorang Ansar. Baik tuan-tuan. Jadi sedikit sebanyak penjelasan. Sebelum ni kita dah lihat ada hadis yang menyebutkan Nabi ajar kepada sahabat zikir dan ada perbezaan sedikit. Dia tunjukkan point dah. Dia lebih nampak sikit lah kelihatan dia. Okay, baik. Ini yang kita dah bincangkan sebelum ni, cuma kita tambah dengan cara yang ketiga yang baharu ni. Baik. Ini merupakan keadaan zikir yang menurut hadis yang sahih. Maknanya Nabi SAW ajarkan kepada kita. Baik. Iaitu pertama sekali kita dah bincangkan cara pertama, iaitu yang paling minimum yang disebut dalam hadis yang cukup panjang, riwayat Imam Muslim, yang mana Nabi ajarkan paling kurang kita bacalah subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Bagi yang mempunyai kesulitan, maknanya kekangan masa, dia ada urusan dan sebagainya, paling kurang dia berzikirlah 10 kali, 10 kali dan 10 kali. Jadi yang mana yang Nabi sebutkan kelebihannya, 30 kali ada lisan kita, tetapi kiraannya dia kali ganda 10. Hanya sekali waktu solat kita baca 30 kali ini bermakna 300 kali ganda pada mizan, pada timbangan. Dalam sehari kalau kita baca 3 kali 5, 150 kali pada lisan kita, tetapi pada mizan, pada timbangan kita yang Nabi sebutkan 1500 kali ganda, iaitu gandaan yang Allah berikan kepada kita sebab kita membaca tasbih tadi yang minimum. Baik. Okay.
Jadi ini cara yang pertama bagi yang mempunyai kekangan masa. Jadi ini yang Nabi SAW ajarkan hadis. Bermakna kita nak berzikir, nak lebih daripada kiraan, nak kurang daripada kiraan, tidak menjadi masalah. Tetapi baik-baiknya bila mana Nabi sebutkan dalam hadis, dalam kiraan yang khusus, dalam zikir yang khusus, ayat yang khusus, lebih kita utamakan apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita nak lebih ke nak kurangkan pun tak ada menjadi masalah. Baik. Seterusnya cara yang kedua iaitu cara yang kebiasaan kita amalkan. Iaitu 33 dan 33. Kemudian kita tambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi ini ada masalah. Saya yakin tuan-tuan pun tahu kelebihan dia. Yang Nabi sebutkan kesalahannya akan diampunkan walaupun sebanyak buih di lautan. Kesalahan merujuk kepada dosa kita. Jadi ini yang Nabi SAW sebutkan kelebihan yang kita dapat. Bagi yang boleh amalkan secara istiqamah, maka cara yang kedua lebih baik. Kerana lebih besar kita perlukan pengampunan daripada Allah, tuan-tuan. Itu yang lebih utama. Berbanding kita mendapat pahala semata-mata. Kerana kalau hanya pahala saja, tuan-tuan, belum tentu lagi kita dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bila ada dosa yang menghalang kita, jadi dalam masa yang sama dosa itu perlu dihilangkan dahulu. Jadi tuan-tuan, sebenarnya bagi kita sebagai hamba Allah, pengampunan ini lebihlah kita utamakan, kita perlukan berbanding kita hanya mengumpulkan pahala tapi dalam masa yang sama kita buat dosa. Wal-a'yazubillahi min zalik. Cara kedua ni lebih besarlah fadilat dia. Sudah tentulah bila semakin banyak amalan kita buat, semakin besarlah ganjaran dan juga fadilat dia. Baik, ini cara yang kedua. Cara yang ketiga kita lihat tadi dalam hadis tadi tu, di mana yang Nabi SAW ajarkan melalui seorang Ansar, penduduk Madinah, di mana dalam mimpinya dan direkodkan dalam hadis. Jadi tuan-tuan ni itu juga dipilih sebagai hadis yang boleh kita terima sebagai sunnah. Jadi bisa dia apa? Subhanallah 25, kita tambah dengan tahlil iaitu la ilaha illallah sebanyak 25 juga. Jadi kita genapkan dengan 100. Baik, ini yang cara yang baru pun kita boleh amalkan. Tidak menjadi masalah kerana ia disebut sebagai sunnah Nabi SAW. Kerana sabit dengan hadis, yang mana hadisnya yang diterima sebagai sunnah. Yang keempat kita dah bincangkan juga sebelum ni iaitu zikir Fatimah yang kita baca khususnya sebelum tidur. Dan boleh kita amalkan juga selepas solat, tidak menjadi masalah. Tapi yang khusus Nabi sebutkan, Nabi ajarkan kepada anaknya Fatimah iaitu baca sebelum tidur. Jadi beza dia pun tak banyak, tuan-tuan. Sama juga subhanallah 33, alhamdulillah 33. Allahu Akbar tu dia jadi 34. Dan tidak ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampailah ke akhir. Jadi ini antara cara yang kita boleh zikir selepas solat, dan cara keempat itu khusus sebelum kita nak pergi tidur ataupun sebelum nak. Tuan-tuan, inilah yang kita boleh amalkan. Jadi ini antara cara yang kita boleh amal. Dalam masa yang sama, kata-kata tanya nak lebih ke nak kurang, sudah tak jadi masalah. Bahkan kita nak buat berapa pun di sebenarnya infinity, tidak ada limit, tidak ada batasan pun. Di antara kaedah yang kita nak ikut yang Nabi SAW amalkan, yang kita tengok dalam hadis, inilah tuan-tuan. Jadi ini kiraan zikir, dan saya kira insyaAllah kita dah boleh faham dan kita boleh amalkan. Baik, kita masuk pada bab yang baru, pada bab yang ke-6. Sebelum ni tuan-tuan kita lihat pada bab yang ke-5. Bab ke-5 dah habis dah dengan 33 sunnahnya, termasuk dengan bab pertama dan kedua. Jadi kita dah bincangkan sampai 5 bab, sampai pada bab yang ke-6 berkaitan solat sunat. Solat sunat. Sunnah ke-34, solat sunat dikerjakan di rumah. Ada 2 hadis. Hadis yang pertama daripada Zaid bin Sabit bahawa katanya Nabi SAW bersabda, "Fasallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdala salati salatul mar'i fi baiti illa al-maktubah." Atau kama qala. Nabi sebut, solatlah kamu wahai manusia di rumah,
Sebab solat yang paling utama bagi seseorang adalah jika dia berada di rumahnya. Selain solat yang wajib. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nombor 731, hadis yang sahih. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua tuan-tuan, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya Nabi SAW bersabda, "Ja'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhizuha quburan." Atau kama qala. Nabi sebut, solatlah kamu di rumah dan janganlah kamu jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari juga nombor 432, hadis yang sahih. Baik. Secara ringkasnya tuan-tuan, sebelum kita lihatlah perbahasan ulama, iaitu kita nampak beberapa poin penting dalam kedua-dua hadis ini. Pertama, anjuran ataupun afdal sebaik-baik solat berjemaah adalah solatnya di rumah. Maknanya solat fardu ini kita buat secara berjemaah, di masjid. Solat fardu kita buat secara berjemaah di masjid. Itu yang utama bagi kita. Adapun dalam bab solat sunat, seperti mana yang Nabi sebut, selain daripada solat yang wajib. Jadi solat sunat ni kita kerjakan di rumah. Afdalnya kita kerjakan di rumah. Kita akan bincangkan apa jenis solat sunat yang kita buat di rumah dan apa jenis solat sunat yang memang diamalkan secara tasyri'iyahnya, diamalkan secara berjemaah. Kita akan bincangkan lepas ni tuan-tuan. Baik, itu perbezaan solat fardu ni afdal kita buat berjemaah di masjid. Solat sunat afdalnya kita buat di rumah kita. Satu lagi tuan-tuan, poin iaitu yang Nabi SAW sifatkan, iaitu berkenaan orang yang tidak menghidupkan ibadah di rumah ini, Nabi samakan keadaannya dengan kubur. Nabi sebut, wala tattakhizuha quburan. Jangan kamu jadikan, jangan kamu biarkan rumah ini menjadi sebagai kubur. Dan Nabi turun kepada kita bagaimana cara untuk kita menjadikan rumah kita ini hidup dengan rohani Islam, iaitu mendirikan sunat. Kita dah biasa solat di surau As-Sabah kita. Mungkin kita jemaah. Jadi solat sunat pun kita buat di surau kita juga. Tak ada masalah tuan-tuan. Tapi dalam masa yang sama, kita cubalah untuk hidupkan roh Islam di dalam rumah kita. Bermakna kita buat ibadah apa sahaja tuan-tuan kita boleh amalkan. Ibadah kita baca Al-Quran, kita berzikir. Paling tak kita tak boleh nak mengajar, kita hanya membacakan saja. Kita buka kitab mana-mana hadis yang kitab hadis ke fadilat amal ke, kita baca dan kita berikan, maknanya rumah kita ini hidup dengan suasana, dengan bi'ah, dengan keadaan yang kita kata sebagai rohani Islam. Yang beza tuan-tuan antara kita sebagai Muslim ini dengan orang yang non-Muslim. Kerana kebanyakan pada kita, mungkin bukan tuan-tuan lah, orang luar sana, di mana rumah ni dijadikan tempat yang berehat. Tak salah tuan-tuan, sudah tentu rumah ni jadi tempat berehat kita, tempat untuk kita bertenang, tempat kita mencari keharmonian, berehat daripada urusan dunia khususnya. Dan masa yang sama tuan-tuan, masih lagi dapat di antara muslimin pada hari ini, di mana mereka menjadikan rumah ini hanya sebagai hiburan semata. Dengan pelbagai hiburan, sampaikan lupa nak berhibur dengan cara Islam. Seperti mana yang Nabi SAW sebut dalam hadis kepada Bilal bin Rabah, rehatkanlah aku. Jadi bila mana Bilal bin Rabah dengar perkataan rehat itu, dia fikir sejenak dan barulah terfikir, rupanya tuan-tuan, Nabi suruh merehat itu makna dia apa? Nabi suruh Bilal bin Rabah ini untuk azan. Jadi bagi Nabi ini, rehat ini dengan azan, dengan solat tuan-tuan. Bilal bin Rabah azan, kemudian mereka pun solat berjemaah. Jadi makna yang Nabi sebutkan, rehatkan aku itu merujuk kepada maksud kepada solat. Jadi tuan-tuan, kita nampak pengajaran dia, iaitu bagi Nabi SAW, rehat dengan solat. Maknanya rehat daripada urusan dunia, rehat daripada urusan dakwah baginda dengan solat, dengan ingat kepada Allah, dengan melamakan solat-solatnya. Jadi kita tuan-tuan, bukan kita, mungkin saya,
Bukan rehat dengan solat, rehat daripada solat. Maknanya dah terlalu penat sangat berqiyamul lail. Contoh kita nak rehat, kita duduk, kita mungkin baring sekejap dan sebagainya. Tidak menjadi masalah. Tapi kita perlu ambil pengajaran apa yang Nabi amalkan dengan kita amalkan ni sudah tentu jauh beza. Sudah tentu sebabnya sangat jauh beza. Tapi cuba kita ambil pengajaran, kita ambillah panduan yang Nabi sebutkan. Mungkin tak dapat 100% pun tuan-tuan, sudah tentu tak dapat. Kita cubalah sedaya upaya kita. Jadi tuan-tuan, hikmah dia, rumah ini perlu kita hidupkan dengan bi'ah ataupun kita sebut sebagai suasana Islam. Suasana Islam, di mana tidaklah kita jadikan sebagai rumah ni terbiar begitu sahaja. Tidak ada suasana Islam dihidupkan di rumah ni. Jadi antara kaedah yang Nabi sebut, solat di rumah. Apakah dia solat sunat yang kita boleh kerjakan di rumah? Kerana ada juga solat sunat yang menjadi syiarnya ataupun Nabi amal secara berjemaah. Seperti mana yang saya nukilkan daripada kalam Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, di mana disebutkan hadis atas tadi itu, hadis tadi yang dua hadis itu berbentuk umum yang berlaku dalam keadaan semua solat sunat. Itu sebab-sebab dia kita dah bincangkan. Yang sabit ataupun yang disebut dalam kitab. Ada 4 tuan-tuan, kita akan bincangkan kita lagi. Kecuali, ada kecualinya iaitu yang menjadi syiar kita buat secara berjemaah, ada 5 saja solat. Solat sunat yang syiarnya kita buat berjemaah. Syiar yang datang daripada mana? Yang Nabi SAW amalkan. Maknanya yang Nabi buat secara berjemaah. Jadi itu menjadi syiar. Kita juga ikut seperti mana yang amalkan. Adanya afdal kita buat secara berjemaah. Walaupun sunat. Apa dia kata 5 tu? Iaitu 5 2 hari raya. Jadi ada 2 lah. 2 hari raya itu dikira sebagai afdal yang kita buat berjemaah. Kita buat secara berjemaah di masjid. Walaupun yang hadis sebutnya fil musalla, yang disebut yang Nabi amalkan ini di tanah lapang. Sebab zaman itu sesuai lah. Di tanah lapang di zaman kita ni dengan keadaan COVID. Dan apa yang penting kita kalau boleh dapat rezeki untuk kita buat berjemaah di surau kita pun alhamdulillah. Tapi memang syiar ni kita buat secara berjemaah. Kita keluar sebab nak meraya hari tersebut, kita pergi berjemaah. Kedua. Kemudian pada 2 gerhana, 2 juga tuan-tuan, gerhana matahari dan bulan pun kita buat secara berjemaah kerana ikut seperti mana sallallahu alaihi wasallam amalkan pada zaman Nabi. Jadi dia jadi syiar lah, kita ikut apa yang Nabi lakukan. Walaupun solat sunat tapi buat secara berjemaah berpuluh. Yang kelima, solat sunat iaitu kita minta hujan. Kita minta hujan di mana kita buat juga secara berjemaah. Dan istisqa dengan solat hari raya ni tuan-tuan disebut dalam hadis yang sahih, disebut dengan lafaz musalla, iaitu yang difahami dengan maksud tanah lapang yang disebut sebagai lebih afdal. Mungkin kita dalam zaman keadaan kita ni, kalaulah kata sesuai nak buatlah alhamdulillah. Kalau tak sesuai pun tidak apa tuan-tuan. Tapi yang penting kita utamakan secara berjemaah. Istisqa pun Nabi buat secara berjemaah di tanah yang lapang. Solat air raya pun sama juga. Kerana lafaz dalam hadis sebut musalla. Yang musalla ni bila ulama bincangkan, keluar dalam perkataan iaitu bermaksud tanah. Surau tuan-tuan, walaupun musalla ni kita biasa faham surau. Tapi yang ulama bincangkan iaitu maksudnya tanah lapang. Kerana ada beza dalam hadis, ada yang sebut masjid, ada yang sebut musalla. Jadi kalau masjid itu jelaslah kita nampak. Jadi musalla ini ulama memberikan maksud kepada tanah lapang. Baik, itu yang kita buat secara berjemaah. Ada pun solat sunat yang kita buat yang dalam kurungan tuan-tuan, yang ada 4 itu. Muaqqatah, sebab ataupun sababiyah, rawatib dan mutlak ini kita buat afdalnya di rumah. Maknanya kita utamakan kalau boleh kita buatlah di rumah sebaik-baiknya. Bagi yang tak mampu tak apalah. Maknanya mungkin dia tak yakin dia boleh buat di surau. Dia tak ada kesempatan. Jadi untuk dibuat di rumah jadi tak apalah, dibuatlah di surau. Tapi yang kita bincang ini daripada sudut ilmunya, daripada sudut amalan yang tepatnya, sebaik-baik tempat kita buatnya di rumah. Iaitu apa tuan-tuan kita bincangkan. Muaqqatah ni apa maksudnya?
Solat sunat muaqqatah iaitu yang ditentukan waktunya. Daripada perkataan waktu muaqqatah, yang ditentukan waktunya. Seperti contoh apa dia, ada waktu yang kita buat solat sunat ini. Tarawihnya. Yang kita kiaskan daripada sifat solat malam Nabi. Kita akan bincang tuan-tuan. InsyaAllah lepas ni sunnah ke-36 kita akan bincangkan. Di mana sebut tarawih ini kiasan kepada yang Nabi buat solat malam. Jadi waktunya memang malam. Bermakna malam ni bermula daripada bila? Kita kena solat fardu isyak dahulu. Barulah boleh kita mulakan tarawih. Boleh kita untuk berqiyamul lail. Antara yang lain, kita buat witir pun sama juga syarat dia. Kita buat duha pada waktu duhanya. Tak boleh kita tukar suka hati duha kita buat tengah malam. Pagi pula kita buat witir tuan-tuan. Jangan begitulah. Kerana dia dah tentukan waktunya. Jadi dia ada waktu, dia ada tempoh masa. Dalam masa tersebutlah kita boleh buat. Tidak boleh di luar masa. Baik. Yang kedua iaitu sebab ataupun kita sebut sebagai sababiyah. Sebab ini yang bermaksud ada sesuatu perkara yang kita buat menjadi sebab untuk kita dirikan solat sunat. Seperti contoh, solat sunat wudu. Di mana yang Nabi SAW suruh kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu selepas beliau mengambil wudu untuk Nabi suruh dengan beliau untuk lepas berwudu dirikan solat sunat 2 rakaat. Nabi sebut secara umum sahaja. Kebanyakan hadis begitu tuan-tuan. Nabi sebut secara umum. Jadi bila umum ini memberikan banyak takwilan ataupun syarahan. Jadi maknanya dia memberikan banyak keluasan yang ulama bincangkan secara ilmiah. Jadi dalam bab itu yang Nabi suruh kepada Bilal bin Rabah tadi itu bermakna yang ulama sebutkan sebagai solat sunat wudu. Lepas daripada wudu ada masa lagi, waktu pun tak masuk lagi. Tahiyatul masjid pun kita dah buat. Jadi tuan-tuan, kita dirikanlah solat sunat wudu. Solat sunat wudu. Jadi itu dikira sebagai sebab. Kerana sebab apa? Kita berwudu. Jadi adanya solat sunat wudu. Sama juga dengan tahiyatul masjid. Dengan sebab kita masuk masjid, kita dirikan solat sunat 2 rakaat. Yang dimaksudkan dengan 2 rakaat itu, kita buat iaitu tahiyatul masjid. Penghormatan kepada masjid. Yang ketiga, solat sunat rawatib yang beriringan dengan solat fardu. Ini saya kira tak perlu kita bincang lah. Yang tuan-tuan dah biasa amal, kalau boleh tuan-tuan, yang muakkad ataupun muakkadah yang dituntut tu, kalau boleh jangan tinggal lah tuan-tuan kita. Iaitu apa yang dituntut, yang disebut dalam hadis ada dua keadaan. Ada yang Nabi SAW sebut 10 rakaat. Ada yang Nabi sebut 12 rakaat. Jadi yang bezanya itu hanya satu je tuan-tuan beza dia. Dalam yang Nabi sebut 10 rakaat itu, Nabi sebut sebelum zuhur buat 2 rakaat. Yang Nabi sebut 12 rakaat, yang mana muakkad ini yang dituntut, Nabi sebut buat 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi itu je yang beza. Sama ada 2 sebelum zuhur ataupun 4 sebelum zuhur. Jadi yang lain semua sama tuan-tuan. Apa dia yang lain? 2 selepas zuhur sama. 2 selepas maghrib, 2 selepas isyak dan juga 2 sebelum subuh. Jadi ini yang disebut sebagai yang dituntut. Yang kalau boleh tuan-tuan janganlah kita tinggal. Kalau tak dapat nak buat selalu pun kita cubalah untuk istiqamah semaksimumnya. Seboleh-bolehnya jangan tinggal tuan-tuan. Sama-samalah kita cuba istiqamah. Baik. Yang keempat iaitu solat sunat mutlak. Mutlak ini yang bermaksud tidak terikat. Dia bebas. Talak. Dia bebas tuan-tuan. Itu dia ambil daripada perkataan talak lah. In talaqa talak. Jadi talak ini ataupun mutlak ini bermaksud tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan sebab. Kita buat solat sunat ni kita niat kosong. Solat sunat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Jadi itu dibolehkan. Kita solat sunat ni tak ada niat khusus. Tidak ada niat yang khusus solat sunat apa. Kita buat solat sunat saja. Jadi itu dikira sebagai mutlak. Yang tidak ada waktu, yang tidak terikat dengan sebab. Cuma syarat dia, kalau kita nak buat solat sunat mutlak, kita tak boleh buat dalam keadaan waktu yang diharamkan. Itu je syarat dia tuan-tuan. Waktu yang diharamkan iaitu selepas kita menunaikan fardu subuh, nak buat solat sunat mutlak, maka tak boleh lah. Selepas fardu asar, kita nak buat solat sunat mutlak, tak boleh kerana ia bercanggah
dengan waktu yang diharamkan untuk kita solat. Kecuali pada solat yang kita nak buat, seperti contohlah kalau bagi mereka yang nak qada ni dia tidak terikat dengan dia tidak ada syarat khusus. Bermakna kalau waktu yang diharamkan pun ada ulama yang mengharuskan kerana qada itu lebih utama untuk kita buat walaupun pada waktu yang diharamkan. Tapi dalam masa yang sama, perkara ini masih lagi dibincangkan di kalangan ulama. Fuqaha masih lagi membincangkan yang mana yang lebih afdal. Sebab dia ada pertikaian. Ada yang sebut tak boleh juga. Dan ada yang mengharuskan. Maknanya kita boleh buat kerana qada itu lebih penting. Jadi ini perbezaan pandangan lah. Walaupun begitu yang ijma'nya sebut, ulama sepakat sebut, mutlak ni tak boleh kita buat pada waktu yang diharamkan. Jadi tuan-tuan, bagi kita yang nak buat solat sunat mutlak, kita niat solat sunat saja 2 rakaat, maka janganlah kita buat pada waktu yang diharamkan. Ini bagi yang nak buat lah. Bagi yang tak buat pun tidak mengapa. Kerana mungkin kita ada solat sunat yang khusus kita niatkan, maka tak menjadi masalah. Baik. Antara hikmah yang ulama sebutkan solat di rumah ni kenapa? Solat sunat ni kerana nak menjauhi riak. Yalah tuan-tuan, kita mungkin nak buat banyak solat sunat. Qabliyah zuhur kita buat 4. Kita solat fardu zuhur, kita buat ba'diyah lagi 4 katakan. Yang muakkad 2, yang tak muakkad 2 kita buat juga. Jadi tuan-tuan, dalam masa zuhur tu kita dah buat 12 rakaat dah. 4 sebelum, 4 yang zuhur tu, 4 selepas. Jadi kita risau. Bila solatnya di surau, kena pula adalah sahabat kita tegur kita, banyaknya kamu solat. Masya Allah ni ahli syurga ni. Contoh. Jadi kita pun takutlah terdetik dalam hati tu. Rasa macam, hebat juga aku ni. Tuan-tuan, tu bahaya jugalah. Jadi sebab itu nak mengelakkan riak ini. Kita nak mengelakkan sebarang fitnah ke atas kita. Walaupun asalnya kita niat kerana Allah. Kita nak buat bersungguh-sungguh kerana Allah. Tapi bila datangnya godaan ataupun gangguan ini, yang mana dalam pelbagai bentuk datang kepada kita, jadi kita risau. Timbulnya riak. Kita risau. Lepas tu kita nak buat tapi jadi macam riak. Nak tunjuk-tunjuk pula. Kita nak jadikan itu sebagai satu identiti kepada kita. Contoh dia panggil apa? Kalau kita panggil gini, ni haji 12 rakaat. Haji 12 rakaat zuhur contoh. Sebab kita dah biasa buat 12 rakaat, maknanya 4 sebelum, 4 zuhur, 4 selepas zuhur. Jadi bila dah ada identiti begitu, kita risau. Lama-lama jadi keadaannya jadi seolah-olah kita nak riak pula. Dan sebab itulah solat sunat di rumah kita buatlah maksimum, banyak-banyak pun tak apa. Kerana dia dapat menjauhi riak kita. Bahkan dia dalam masa yang sama meraih barakah dan rahmat Allah kerana kita ikut seperti mana yang Nabi SAW amalkan. Dalam masa yang sama tuan-tuan, kita buat di rumah ini bermakna kita tarbiyah. Kita nak didik, kita nak ajak juga ahli keluarga kita ikut sama dengan kita. Kerana yang afdal pada zaman Nabi SAW bagi muslimin je, bagi lelaki je, kaum lelaki je yang biasa pergi solat fardu berjemaah. Jadi yang kaum perempuan ini disebut yang mana afdalnya mereka buat di rumah. Dalam zaman kita sekarang ni tuan-tuan dah berbeza kerana kaum perempuan pun dah tak ada masalah untuk hadir ke masjid surau kita. Tidak adalah kata membahayakan keselamatan mereka ke apa. Zaman Nabi itu yang sesuai pada zaman itu urufnya begitu. Kerana bagi wanita ini nak mengelakkan sebarang fitnah, nak mengelakkan sebarang keburukan kepada mereka, mafsadah kepada mereka. Sebab itulah yang menjadi afdal lelaki saja yang solat berjemaah. Perempuan disolat di rumah. Jadi kalau dalam zaman itu, maknanya kalau kita solat kepada ahli keluarga kita, maknanya mereka pun mendapat suasana untuk kita hidupkan suasana Islam dalam rumah. Tapi zaman kita tuan-tuan dah berbeza. Kaum wanita, ibu-ibu semua dah tidak menjadi masalah untuk solat sunat, solat fardu berjemaah di surau kita. Jadi itu perbezaan lah yang berlaku mengikut peredaran zaman. Zaman kita tak ada masalah tuan-tuan. Tapi dalam masa yang sama kita nak ajak jugalah ahli keluarga kita yang mungkin sibuk dengan urusan kerja. Jadi nak hidupkan suasana Islam itu di rumah. Memberikan mereka pendidikan. Maknanya nak didik mereka, nak bagi nampak kepentingan solat, kepentingan beribadah dalam kehidupan. Jadi itulah yang antara yang disebutkan oleh ulama. Kenapakah solat sunat ini afdal kita kerjakan di rumah. Baik tuan-tuan, sunnah ke-34 selesai insya-Allah. Kita teruskan dengan sunnah ke-35, iaitu bagi yang orang yang memulakan solat malam dalam keadaan mereka jarang
amalkan ataupun susah nak biasakan. Iaitu sunnah dia memulai solat malam dengan 2 rakaat yang ringan. Dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum min al-lail falyaftatih salatahu bi rak'atain khafifatain." Atau kama qala, Nabi sebut, jika salah seorang di antara kamu solat malam, hendaklah dia memulakan solatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Hadis riwayat Imam Abu Daud nombor 1323, hadis yang sahih. Secara ringkasnya tuan-tuan, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sebut dalam kitabnya Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim, sebagai apa? Kenapakah ini menjadi sunnah? Motivasi kepada kita untuk terus beribadah. Yalah tuan-tuan, bagi orang tak pernah buat, ni bagi orang yang tak pernah buat lah, di mana dia dah dengar hadis yang Nabi amalkan sampai kaki bengkak, kaki berbengkak, berbekas. Jadi dia rasa, maknanya dia rasa insaf, timbul kesedaran. Jadi malam tu dia bersungguh-sungguh dia buat. Maknanya dia solatlah lama, dia bersungguh-sungguh. Tapi risau. Malam yang dimulakan tu, malam yang first dimulakan tak jadi malam terakhir tuan-tuan. Kerana apa tak pernah buat dan dia bersungguh-sungguh, malam tu kena kesedarannya begitu tinggi memuncak. Dan yang ada. Jadi sebab itulah yang Nabi sebut dalam hadis ini, yang nak solat malam memang khusus orang yang tak biasa solat malam. Dia mulakanlah, jadi sunnah kepada dia untuk mula solat dengan 2 rakaat yang ringan sahaja. Bila dia dah buat 2 rakaat yang ringan ni makna dia ringkaskan. Bacalah yang ringkaskan solat. Maknanya dalam keadaan tasbih itu ringkas pun tak apa. Contoh tasbih rukun, tasbih sujud. Rukun dia kita buat fi'li, perbuatan. Qaul dia hanya sunat hayat. Jadi maknanya apa? Kalau dia tak baca tasbih pun tak apa. Kalau dia tasbih subhanallah pun tidak mengapa. Kerana rukunnya perbuatan. Yang penting tamak ninah lah. Dia duduk, dia rukuk dengan tamak ninah. Dia sujud dengan tamak ninah. Jadi bagi orang yang nak mula solat malam ni, dia rasa tak boleh nak buat lama-lama, dia nak buat begitu saja pun tak apa. Tasbih subhanallah saja ke, sekali ke. Ataupun dia tak tasbih, dia diam saja pun tidak menjadi satu masalah. Yang penting dia buat solat malam ni dan dia rasa semangat lagi. Semangat dia hilang. Antara kaedah yang Nabi sebut, ringankan solat ataupun ringkaskan solat supaya dapat motivasi terus kita beribadah. Jadi ini tuan-tuan, sunnah ni khas kepada orang yang tak biasa solat malam ataupun ada semangat lagi. Dia nak bagi semangat diri dia, maka dia buatlah kaedah ini. Bagi yang dah biasa, tak ada masalah. Buatlah seperti kita biasa sebab kita dah biasa. Bagi yang terbelum, jadi sunnah dia, solatlah dengan 2 rakaat yang ringan pada malam. Baik, ini ringkas saja. Sunnah ke-36, sifat solat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terakhir tu kan insya-Allah. Dalam hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak solat lebih 11 rakaat sama ada pada Ramadan ataupun selain daripadanya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersolat 4 rakaat dan janganlah kamu bertanya akan kesempurnaan dan panjangnya solat baginda. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam solat lagi 4 rakaat dan janganlah kamu bertanya akan kesempurnaan dan panjangnya solat baginda. Setelah itu baginda sallallahu alaihi wasallam 3 rakaat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nombor 1147, hadis yang sahih. Baik. Secara ringkasnya tuan-tuan, saya yakin kita dengar. Apakah kita nak bincang tentang solat malam Nabi? Iaitu seperti yang disebut dalam hadis, maknanya sifat solat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menurut pendapat jumhur ulama, majoriti ulama, tidak lebih daripada 11 rakaat yang Nabi amalkan. Tapi Nabi amalkan ini kualitinya begitu hebat. Walaupun kita nampak kuantitinya sikit je. Saya pun amalkan 20 rakaat Ramadan. Contohlah. Jadi kita kena fikir tuan-tuan ataupun kita kena renung balik. Walaupun Nabi amalkan sedikit tapi kualiti yang Nabi amalkan begitu hebat. Yang mana yang Nabi amalkan solatnya memang panjang. Tak ada orang lah, saya yakin tuan-tuan, tak ada orang yang boleh menandingi Nabi SAW. Kerana begitu hebatnya ataupun sungguh-sungguhnya Nabi beribadah khususnya pada malam. Jadi jumhur ulama sebut 11 rakaat. Bagi kita,
yang nak buat lebih, yang nak buat kurang, tak menjadi satu masalah. Cuma yang kita bincang daripada ilmu je lah, daripada ayat, maka ini yang afdal. Maknanya tuan-tuan kalau boleh kita buat jugalah sama seperti Nabi. 4 rakaat, maknanya apa? 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, kita rehat sebentar. Seperti yang disebut dalam hadis tadi, Nabi solat 4 rakaat, jangan tanya kesempurnaan dan panjang. Dan Nabi solat lagi 4 rakaat, jangan tanya kesempurnaan dan panjang. Dan Nabi solat 3 rakaat. Sebab apa disebut asing-asing? Kerana pada setiap 4 rakaat yang disebut oleh ulama, setiap 4 rakaat Nabi akan ada gap di situ. Dia tak disebutkan apa yang Nabi amalkan. Tapi yang kita amalkan iaitu kita dalam tarawih contohnya, solat 4 rakaat tuan-tuan, 2 rakaat 2 rakaat kita akan baca doa. Jadi dia ada gap di situ. 4 rakaat kita ada gap di situ. Ini kita nak buat apa pun tak apa. Kita nak rehat, kita nak duduk sekejap ke, nak bertafakur ke, nak berzikir ke, nak baca Al-Quran ke. Dia tak menjadi masalah dalam doa ke. Yang penting lepas 4 tu tuan-tuan, sunnah dia kita berhenti sebentar. Adakan gap sikit. Lama sikit pun tak apalah. Lama sikit pun tak apa. Adakan gap. Kemudian kita dirikan lagi 4. Maksudnya 2 rakaat 1 salam. 2 rakaat 1 salam. Barulah kita buat 3 rakaat yang dinamakan sebagai witir. Itu yang afdal. Yang kita boleh buat secara afdalnya lah. Bagi yang boleh kita amalkan, amalkanlah insyaAllah. Bagi yang tak mampu, cubalah kita untuk biasakan solat malam. Tak pun kita mula dengan 2 rakaat yang ringan. Kita tambah lagi 4. Kita tambah lagi. Kita naikkan lagi sampai 6 dan sebagainya. Kenapa disebut tuan-tuan 13 rakaat? Disebut riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis yang sahih. Di mana yang disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 raka'atan yakni bil lail atau kama qala. Disebut oleh Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam solat pada waktu malam 13 rakaat termasuk witir. Jadi tuan-tuan, sebab apa disebut jumhur ulama 11? Kerana lagi 2 itu Ibnu Abbas lihat seolah-olah Nabi ini berterusan. Nabi buat hampir waktu subuh dan Nabi solat sunat subuh. Ini nampak macam Nabi buat 11 je tu. Yang malam qiyamul lail 11. Tapi sebabkan Nabi tak berterusan dengan solat sunat subuh, maka Ibnu Abbas lihat seolah-olah Nabi buat 13 rakaat. Ini yang dinamakan, yang disebut dalam hadis 13 rakaat. Tapi sebenarnya yang disebut makna sebenar ialah Nabi solat 11 rakaat malam. Qiyamul lail 11 rakaat. Tapi Nabi sambungkan, maknanya berterusan. Solat tu berterusan dengan solat sunat subuh. Jadi nampak macam 13. Tapi sedangkan kembali kepada hukum asal yang Nabi amalkan tak lebih 11. Maknanya pada Ramadan ke luar Ramadan ke Nabi amalkan begitu. Bagi kita tuan-tuan, pada Ramadan kita nak amalkan 23 lah, 20 dengan 3 witir. Kita ikut seperti mana yang zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mulakan. Tak ada masalah tuan-tuan, teruskan. Kerana kita ikut juga yang diamalkan oleh khalifah. Maknanya pada zaman kita, bagi yang boleh amal banyak, amalkanlah. Bagi yang tak mampu nak buat juga 11 macam Nabi buat pun tak ada masalah. Cuma yang kita bertelingkah lah, jangan kita bergaduh kerana ini memang disebut dalam hadis, memang dibincangkan di sifat apa yang dibincangkan di peringkat pada zaman khalifah. Jadi kita ada pilihan, kita boleh pilih yang mana satu kita boleh untuk amalkan. Baik, yang kedua, apakah sunnah dia dalam solat sunat ni, dalam qiyamul ini tuan-tuan, sujud kita ni, khususnya sujud disebut sebagai Nabi memanjangkan sujud ketika baginda menunaikan solat malam. Ini saya kira kita dah biasa dengar. Jadi tuan-tuan, itulah yang kita boleh ambil pengajaran dalam sunnah ke-36, sifat solat malam Nabi SAW. Saya cukup sekadar itu pada pagi ini. Mudah-mudahan yang dikongsikan pada pagi ini memberikan kita lebih banyak pendedahan tentang sunnah Nabi SAW. Kita mendapat lebih banyak manfaat dan juga kita bersemangat untuk beramal dengan sunnah Nabi SAW, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam wa alam. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtana farduhu ilaina inna hajatina ilaih wa la tunsinahu ya Allah rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah
إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.